Assalamualaikum, hai. Aku pernah ada cita-cita nak buat satu dokumentari sebab yalah aku dah belajar marine biology kan. Plus aku punya cita-cita ni nak buat dokumentari ni pun timbul lepas aku tengok dokumentari banyak sangat dekat National Geographic, Animal Planet, semua benda tu kan. Tapi aku tak tahu macam mana nak buat dokumentari tau. Jadi kalau kau tak tahu something, kau kena minta guidance ataupun bimbingan daripada seseorang. Hari ni kita ada someone yang special. Kawan aku juga, aku tak tahulah, aku anggap dia kawan aku, tak tahulah dia anggap aku ni kawan dia ke tak. Kita ada Cikgu Ulwan. Hai. Cikgu Ulwan macam tak hype macam aku. So Ulwan, aku ada beberapa soalan lah nak tanya pasal dokumentari ni. Daripada side biologi itu semua kita dah sembang dekat MS Studio semua lah kan. So hari ni kita nak cuba sembang daripada side industri kan, daripada side videografi, beberapa soalan tentang video TikTok ni. Worlds, and I've been lied to my entire life when I watch these nature documentaries. Watch this shit. Oh, yang close up ni aku rasa kena tengok kot. I think when people sit at home watching insects on Aku pernah tengok television, ni. they imagine a cameraman sitting in the jungle, in a river. Look at this shit. waiting for his people Fucking bastards been lied to my whole life. Okay, right. to have a fight. Soalan pertama aku, adakah benda ni lebih senang daripada shoot outdoor? Sebab satu, ialah condition dia dah control. So maksudnya tak akan ada faktor-faktor macam aku cakap dengan studio tu kan. So adakah benda ni lebih murah ataupun lebih senang daripada shoot outdoor? Untuk menjawab soalan kau, aku rasa dia lebih kepada Okay, sebelum tu kau pernah buat dokumentari ke tak? Dokumentari aku tak pernah buat. For sure aku tak pernah buat lah. Tapi aku cukup kenal lah teknik-teknik yang macam ni. Bermaksud dokumentari yang kita orang industri buat, biasanya diorang orang kata apa, dah jumpa dulu. Misal kata dia nak temu ramah gelandangan ke apa tu semua, diorang takkan macam as simply as terjah baru tanya tu semua. Biasanya diorang dah jumpa dulu, dah tanya what's going on, benda apa yang tak boleh nak cakap, benda apa yang boleh cakap, barulah diorang datang dan buat dokumentari tu. Biasanya macam tu. Tapi ada juga dokumentari yang main terjah. Tapi biasanya kalau macam dokumentari yang main terjah macam ni, biasanya dia akan lebih sensitif sikit lah. Biasanya dokumentari macam tu, lepas dokumentari keluar akan ada isu macam saman menyaman kemudian lah, sebab berlakunya violation apa. Kau tak beritahu pun nak tayangkan dekat serta-serta TV, mana aku bagi, benda macam tu lah, something like that. So kau pernah je buat dokumentari? Jawab dia secara experience tak pernah. Jawab dia memang tak pernah. Pernah edit video dokumentari pernah. Tapi kau nak buat dokumentari? Definitely daripada videografi yang macam short film semua kan, dengan dokumentari, aku tak tahu lah yang mana, adakah dia sama equally perlu energy kau sama level, atau macam dokumentari lebih senang kot, tak perlu nak detail sangat, just macam talent cakap apa yang talent spontan nak cakap kan. And then aku akan mindset aku, dokumentari akan ada satu take lah, tak perlu macam berlakon ada banyak take. Kalau kau tanya aku sama ada aku nak buat dokumentari ataupun tak, aku akan jawab ya. Itu pun disebabkan aku dah pernah try short film, aku dah pernah try komersial lah, just for the sake of nak try benda baru. Tapi kalau untuk menjawab persoalan adakah kata apa, dokumentari ni is just one single take, dia punya workload lebih mudah daripada short film, it depends on the dokumentari yang kita nak buat lah kan. Contoh kalau kita nak buat dokumentari pasal family kita, mungkin kita rasa macam mudah, kita boleh shoot hari ni, edit pun hari ni, boleh. Once kita nak buat dokumentari, misal kata kita nak buat dokumentari pasal certain haiwan yang dah nak pupus so obviously benda tu memerlukan planning yang memang kalah buat short film sebenarnya. Sebab kita tahu haiwan-haiwan yang certain spesies ni, dia hanya akan berada dekat dalam hutan dan masa sekian-sekian. So kau tak boleh lah macam kata apa, datang terus ambil kamera terus tangkap. Equipment tu dah satu hal kan, tak? So that documentary is actually, it depends on the scale jugalah. Kalau macam scale yang mana kita rasa senangnya nak record benda ni dengan family aku, dengan bos aku, dengan kawan-kawan aku, okay fine. It's a totally different documentary berbanding dengan documentary yang a bit ambitious lah orang kata, something like that lah. Kalau lah shoot orang, kau boleh macam okay abang, tepi sikit bang, kamera tak center lah semua kan. Shoot haiwan macam mana, kau kena sendiri betul ke angle ke macam mana? Kau macam haiwan ni ke tepi lah, kau macam acu-acu kayu suruh dia masuk frame ke apa ke, aku tak tahu. Okay, sebelum kita nak bincang pasal berkenaan dengan nak shoot manusia senang dan juga nak shoot haiwan tu susah, what if okay, shoot haiwan susah ke? Okay, itulah cakap, sebenarnya secara topiknya susah lah cakap. Susah sebab kita tak nak kawal dia. Dia ada certain trainer yang boleh mengarahkan, kata apa, nak alihkan kucing ke kanan ke kiri, nak tame dia and what not.
Tapi sebenarnya kalau kita tengok perspektif manusia tu sendiri, sebab aku pernah shoot dengan budak-budak. Okey. Ui, dia punya Budak, dengan workload nak shoot budak ni lebih kurang kot nak shoot macam dengan animal. Something like Okey. that lah. So kau kata budak tu animal lah. So kita nak bayangkan kalau lah budak-budak yang tengah develop dia punya otak, itu pun susah kita nak kawal. Kita boleh kawal dia maksimum 10 minit je kan. 10 minit je. Lepas tu dia buat hal dia je. So kita orang memerlukan bantuan mak ayah dia ataupun someone yang boleh dia dengar cakap lah. Obviously dia takkan dengar, jarang lah dia orang nak dengar cakap director, cameraman tu semua. So kalau kita sembang pasal binatang, aku tak sure lah macam mana. Hence kenapa video Twitter tu video TikTok tu tengah meletup. Maybe sebab tu lah kot. Sebab di control environment yang mana kita senang sedikit nak kawal animal berbanding dengan kita nak kawal kat hutan tu. Dah lah hutan tu kita nak kawal diri kita sendiri, takut kena makan dengan harimau ke apa. At the same time nak kawal juga dengan close up yang kita nak buat untuk kumbang tu. Lebih faham. So sekarang ni kita ambil benda tu, adakah production dia, macam nak production buat benda ni, dia lagi simple berbanding outdoor? Okay, contoh kan, okay, dua-dua kita nak shoot at one, tapi lagi simple macam shoot outdoor ataupun lagi simple kita nak shoot indoor. Shoot indoor macam duduk satu tempat lah, okay habis. Bagi aku nampak macam shoot indoor lagi technical sebab macam kau kena pacak lighting kiri kanan, shadow semua kan. Aku tahu aku tak pandai lighting semua. Dengan cara aku tak pandai lighting pun aku rasa shoot indoor lebih banyak lighting macam dia tadi kan, macam dalam video TikTok tu. Baik aku shoot outdoor yang mana pakai natural light lagi senang. Bawa kamera, hulu kili just record. Lagi simple as duduk satu tempat, ui nak record ni sound tak dengar lah, lampu lah. So kau rasa indoor ke outdoor? Kalau aku indoor, still indoor. Sebab apa contoh, secara umumnya kalau kita deal dengan orang kata apa, binatang liar ataupun insek liar, kalau kita dekat je dengan dia, tak ke dia akan lari, dia akan macam lari lah, nak dia lari. So that bila kita buat shot indoor, kita boleh kawal dia punya subjek tu, jangan bagi lari, ataupun kita dah boleh predict dia punya behavior waktu tu macam mana. Contoh kan, kalau kita shoot outdoor kan, shoot outdoor dalam keadaan kita zoom. Biasanya geng-geng dokumentari macam National Geographic biasanya memang dia akan pakai lens yang memang zoom gila babang lah, saya cakap. Lebih kurang berapa besar ni kan. Ya, besar gila. Panjang dia macam panjang pipe tandas gitu tu. Senang cakap macam tu lah. Untuk capture that particular kumbang. Lepas tu, kalau kumbang tu berada dalam spesifik tempat yang kita dah set, maksudnya kita dah tembak kita punya lens, okey lah, fine. Habis, kalau dia dah start bergerak, tiba-tiba ada pokok pula kat tengah-tengah tu, so macam mana? Kejar? So cakap, dah lah kita main dengan kumbang yang sangat kecil. Oh, lagi kecil, maksudnya lens tu yang lens yang kita dah zoom, kita ada micro vibration sikit je, dah hilang shot, dah hilang fokus. Kalau you guys bermain dengan subjek yang lebih besar, misal kata harimau ke gajah, okey lah, fine. Tetapi kalau macam main dengan smaller scale ni, it takes a very particular management lah. Dalam konteks indoor tu kira management for shooting purposes lah. Production wise, yang mana lebih, yelah nak angkut barang semua, macam indoor lebih banyak barang kau nak kena bawa. Outdoor, yelah bawa kamera je lah kot. Aku cakap macam power. Tak, biasanya memang orang assume orang kata apa, National Geographic manalah bawa lighting, manalah bawa equipment yang power-power. Aku assume macam tu. Tapi sebenarnya diorang ni boleh jadi bawa lori sebenarnya. Dan mana dia nak pacak? Okay, kau bayangkan dia nak tangkap harimau, dia nak mana siapa nak pacak yang apa ni, macam reflektif tu semua, mana? Dia macam apa dulu, rancangan apa yang apa Bear Grylls tu, rancangan apa? Yang survive dekat luar semua tu kan. So orang assume dia macam pergi sebulan tak ada smartphone, tak ada makanan yang dia masak tu semua. Padahal sebenarnya ada tim belakang dia je. Lori banyak kot kat belakang. Cumanya boleh jadi dia ada satu lori tu, dia akan park dekat satu place. Dia macam construction lah. Bila kita buat construction, akan ada satu place yang mana untuk safety purposes, untuk ada kecemasan ke what not, mesti ada punya benda-benda macam tu dalam pemikiran this National Geographic ataupun dokumentari secara umum lah. Tapi so far yang aku tahu dalam industri Malaysia, benda tu tak ada sangat. Dia just kadar sendiri-sendiri punya keselamatan. Misal kata, aku bawa lah seguni roti contoh. Ni cameraman ni yang bawa ni, bukannya tim yang khusus. Maksudnya untuk keselamatan, untuk emergency cases, maksudnya kau dah masuk dalam hutan misal kata kan, siapa yang bawa makanan, siapa yang akan bawa first aid tu semua. Kalau luar negara, dia dah ada tim dia sendiri, maksudnya dia orang takkan kacau cameraman. Tapi tak silap aku lah, untuk industri kita sendiri yang bawa, kita sendiri yang protect kita sendiri.
Tu yang renyah sikit lah orang kata. Editing, dokumentari editing lebih senang daripada filem ataupun videografi ataupun tak, sebab mana ada animation unless kau buat macam style aku macam claim power macam mana ada animation, padahal dekat National Geographic story aku nampak animation gempak-gempak ke. Nah, I mean jelah tak ada macam ada macam tahu bukan. So dokumentari animation macam nama kat bawah tu settle, lepas tu balik tidur. Woi, marah ni orang industri dengar kan. In a way aku rasa dia punya workload pada animation sangat kurang. Kalau ada pun bukan editor dia kot yang buat. Maksudnya editor yang khusus untuk buat animation sahaja yang akan buat animation. Tapi kalau sekadar nak potong-potong, nak susun-susun tu, nak kata susah juga sebenarnya, memang susah pun. Dia susah bukan tang animation. Dia susah tang nak pilih footage yang mana. Macam aku sekarang tengah buat apa content untuk TV kan. Yalah, satu episod saja dah lebih kurang 2000 footage. So aku assume nak shoot kumbang ni, yalah kita tak tahu behavior dia macam mana. That's the problem. So boleh jadi aku teori aku lah. Aku tengok video kumbang tu sendiri, boleh jadi dia maybe shoot seharian 24 jam. So macam mana kau nak tahu kumbang tu masa tu dia nak mengawan. Masa dia nak mengawan macam mana? Takkan kau nak surveillance dalam masa 24 jam. Kau pun tak ada masa. So dia macam kau ambil tight window lah. Macam ada ni window kau nak shoot dia kat sini je. Tu satu. Yang kedua adalah disebabkan banyak dalam duration panjang. Yang kedua banyak pula kamera yang kita nak ambil. Takkanlah dia set up satu kamera je. Betul tak? Betul. So kita nak synchronize audio macam mana tu semua. Entah aku rasa diorang ni tak ambil audio daripada sini biasanya. Biasanya diorang rakam balik. Macam tu lah, lebih kurang macam tu lah. Sampel balik lah. Tapi depend lah. Some dokumentari dia memang ambil balik benda ni. Depend pada skala dokumentari lah. Color grading, bagi aku kan, sebagai seorang ahli biologis, aku rasa color grading tak patut dibuat sebab dia tak bring justice to the sample ataupun tak bring justice to the kumbang tu. Contoh lah, kumbang tu warna hijau, kau hijau gelap bukan ke kau hijau cerah sebab nak lighting lawan. So tak bring justice lah. So the purpose of bagi tahu kumbang tu hijau telah defeat lah, sebab bila kau dah color grading patut ataupun tak. Kalau aku campur adukkan orang kata apa, job scope videographer dan juga biologist ni semua bergabung, aku setuju. Aku setuju juga color grading tak perlu terlalu heavy lah. Just betulkan exposure pun dah cukup. In fact kalau kita tengok video kumbang tu sendiri, sebenarnya dia ambil reference point berdasarkan, misal kata sepatutnya dia shoot dekat hutan Arizona contoh. Ada hutan Arizona ke? Ada hutan Arizona? Ada Amazon. Hutan Amazon. So dia kena ambil reference lighting dekat sana dulu, baru dia boleh dia kena pergi dulu sana. Dia kena ambil reference point dulu. Kalau tak, nanti kau pun tahu ini adalah set kumbang yang dia tengah shooting indoor. That's the problem. Sebab tu kan mula-mula kan dia ada aerial shot yang atas tu kan. Sebenarnya dia dah minta ada certain team untuk pergi sana untuk dapatkan beberapa reference point. Maksudnya lighting daripada matahari turun ke bawah, lepas tu matahari tu akan pantulkan cahaya dekat leaf warna hijau. Leaf warna hijau tu akan pantulkan kepada kumbang. Benda-benda macam tu dia kena ambil. Kalau tak, satu dia tak convincing lah kalau macam kita nampak lighting fake. Yang kedua benda tadi lah, so kita tak dapat the proper research yang researcher nak lah, something like that lah. Okay, kau sebagai orang yang dah power gila kan dekat industri kan, macam mana okay, kalau aku bagi kau video ni video dokumentari, kau boleh differentiate tak? Ataupun kita nak bagi kat orang semua, kita bagi tip ataupun key lah kot, ini adalah outdoor, ini adalah setup. Dia kalau macam kau shoot cantik gila babeng, susah lah aku nak differentiate. Tapi kalau macam shooting indoor cantik, shooting outdoor tak cantik, dia kontra okey lah, senang lah nak cari. Tapi kalau dua-dua lebih kurang je, so a bit susah sikit lah aku nak ni. Kalau nak detect macam mana? Nak detect, macam aku cakap kan, kau tengok dia punya lighting konsisten ataupun tidak. Itu yang paling penting lah pada aku. Mungkin props tu tak betul, mungkin tiba-tiba pokok, daripada pokok cantik, tiba-tiba kita nampak dia beli pokok apa mesti DIY ke apa kan, something like that lah. Benda-benda macam tu lah. Okay, dokumentari kau nak buat, tapi itu tentang isu manusia. Dokumentari tentang haiwan, kau nak buat ke tak? Alamak, aku kalau manusia pun tak pernah buat. Animal tak, kau nak tak? Animal aku rasa macam nak juga. Sebab it's a different scale dan different tambah portfolio tu kan, tambah portfolio. Ada portfolio tu semualah, tapi aku tak kisah sangat pasal portfolio sebab aku memang dah dibesarkan dengan tengok National Geographic, Discovery Channel dulu. So macam berminat jugalah nak buat this science research and what not. Cumanya aku tak sure lah adakah benda tu bila aku buat aku okey ataupun menyesal. Aku rasa menyesal kot. Sebab aku tahu nak buat benda ni memang susah. Tapi as a pengalaman okey lah kan, sedap lah sikit nak gebang kat student aku kan. Aku pernah buat
kononnya dokumentari macam National Geographic, kononnya lah. Sekali. Tapi tak bagi tahu yang feel kita kan. Ya memang. Okay, aku tak tahulah kalau tiket flight tu kira consider as salah satu daripada bajet. Tapi shooting budget, ada ke shooting budget? Aku tak tahu lah. Kalau logik aku spending aku, kita tolak logistik kan. Macam flight ke semua tu yang kita tolak tu. Spending aku akan lebih tinggi kepada indoor sebab aku kena pacak 5 lighting ke kan untuk bagi nampak macam Amazon. Plus adakah kamera sama value, kamera yang sama boleh guna indoor dengan outdoor? Ataupun kamera outdoor, kamera indoor. By the means kalau tolak logistik ni aku kira sebagai non-ethical punya approach lah. Oh ya? Yeah. Sebab Kena kira logistik sebab sekali. shooting sebenarnya kena kira semua benda. Okay. So even makan minum biasanya crew production biasanya terlepas pandang benda ni. Oh makan minum sendiri-sendiri lah. Tak boleh, benda tu tak boleh. It's a non-ethical approach lah. Tapi betul, production kena prepare makanan lah. Kena. Sebab tu dia orang sendiri ada. Okay, ini unwritten rule ke? Kau faham sendiri lah ke macam mana? Dia macam ni, dia kalau kau tengok daripada segi shooting Amerika ni memang cukup terkenal dengan dia punya law. Dia boleh pertahankan law Etika. lah. Etika dan juga Etika law ke lah. law? Law. Oh, so kalau dekat luar negara ada law kalau tak sediakan makanan kita boleh saman macam tu. Memang betul. Sebab benda tu adalah rentetan peristiwa yang zaman dulu, faham tak? Zaman dulu bila dia tak sediakan makanan, cameraman sakit, bila cameraman sakit cameraman mati disebabkan sakit tu, kena saman, dia buat law baru tu semua. Malaysia rasanya mungkin kurang lah kot. Tapi benda tu aku rasa penting. Cumanya kalau berbincang daripada segi kamera, aku rasa indoor dia akan jadi mahal sebab lighting je, tu aku setuju. Tapi kalau outdoor pun aku rasa dia punya investment lebih pada lens yang boleh zoom gila babeng lah. Dan we are talking about lens tu saja boleh jadi 10,000, 20,000 lah kalau beli. Tapi kalau sewa boleh jadi murah sikit lah. Mungkin lens tu saja sehari 1,000, 2,000 lebih kurang. Kira murah lah. Mungkin 3,000, 4,000 lah kot sewa. Boleh lah kita kata kalau kita bawa kamera sebiji sama dengan satu setup whole indoor. Tak juga. Contoh kalau nak tangkap kumbang, macam aku cakap kau tak tahu kumbang tu ada ke tak ada tu semua. Kadang-kadang kita sewa lens satu hari 5,000 contoh. Datang ke hutan atas sana. lah. Kita datang hutan ke sana. Faham. Kumbang tu tak ada. So tak pasal-pasal kena lain extend lah. masa sampai hari kedua. 5 kali 2 dah 10,000. Kumbang hari tu pun tak ada. Extend lagi 3 hari, 15,000. Balik saja. So depends pada skala lah. Tapi aku rasa director hebat biasanya diorang jarang buat indoor macam ni. Indoor macam ni biasanya pada diorang is a bukan plan B lah. Dia plan C, plan D, plan E lah. Kata dia worst case scenario gila babeng lah. Diorang biasanya akan datang set dan cuba cari sedaya upaya dan diorang akan dapat at least nomination by Oscar ke apa semua. Biasanya macam tu. Aku rasa macam ni kot. Dia ada satu macam bukan moral, dia rasa macam shoot outdoor, macam tu kot. Kalau macam pengarah ni shoot outdoor, kalau macam shoot indoor. Macam tu Lebih kurang betul lah tu sebab dia macam tak ada extra mile effort lah. Extra mile dan juga effort. Plus contoh kan tiba-tiba bila kita nak shoot tiba-tiba ada harimau kat situ kan. So it's a very great story to tell on behind the scene punya part lah. Tapi provided that kau tak mati dibaham oleh harimau lah. Kalau kau mati dibaham harimau, orang honoured kau tapi kau mati lah, dah sebelum lah. Sebab aku baca ada satu 9gag ni aku baca tadi. Dia ni fotografer untuk volcano. Aku tak ingat dia volcano erupt tahun 1990 something. So nak cakap betapa honourednya Mamat ni, dia tangkap gambar dalam keadaan dia tahu bila dah erupt dia memang akan mati. So apa dia buat, dia balut dia punya kamera filem tu semua, dia campak bag dia ke bawah. So biarlah researcher lain yang discover that particular photo. Legend gila. So ada orang discover lah? Ada, memang ada satu gambar tu memang nampak okay. kamera tengah goyak, tengah macam ada VHS punya effect yang kita biasa buat kat MS Studios tu. So memang betul-betul close contact gila lah volcano eruption tu. Tapi itulah kau mampus. Kau nak ke buat kerja-kerja macam tu? Nama dia dikenang tak? Selain daripada nama dia keluar kat 9gag je. Itu lah betul juga kan. Aku tak sure tapi once 9gag share aku rasa dia is very well known lah aku rasa. Manpower mana lagi akan tinggi? Aku tengok kalau kumbang aku shoot seorang je lah. Yelah, aku set up seorang, aku lepas cak lighting semua power. Okey dah, jangan siapa masuk bilik aku dah. Nanti lighting lagi. Outdoor tak mungkin lah kau kena bawa 2 orang, 2 angle, 2 kamera berbeza. Kalau kau pacak indoor, jelah kau pacak je lah yang static dan yang kau akan bergerak-gerakkan kamera tu sendirian. Budget manpower aku rasa paling tinggi boleh jadi still outdoor sebenarnya. Dia tak semestinya apa yang kita nampak hasil dia tu, contoh yang dalam video tu yang keluar seorang. So kita assume yang buat 2 orang lah, cameraman dengan dia. Tapi belakang tak habis.
Gila babeng. Team safety saja, team yang production manager ramai, dia nak contact dengan pihak berkuasa, tu semua kita kena kira lah. Tapi kalau kita tengok balik konteks untuk shooting indoor pun banyak juga sebenarnya. Okay, lighting asing tu satu. Maksudnya orang yang menguruskan lighting boleh jadi minimum 4-5 orang lah. Tu paling busuk lah. Lepas tu apa lagi? Team props. Untuk team props ni dia jadi mahal sebab dia nak replicate balik hutan yang dia shoot dekat Amazon tu contoh. Dia tak boleh as simple as buat pokok dia beli dekat yang kedai RM2 belakang ni, tak boleh. Dia kena make sure. So landscape lah, orang yang buat landscape pun kena ada. Yang buat landscape, buat landscape takkanlah seorang dua, mesti banyak. Tapi mostly itu je lah kot kalau buat setting macam tu. Setting tempat, lighting, kamera yang biasa-biasa pun okey. Aku rasa outdoor lah. To answer your question, outdoor lah yang a bit pricey sikit lah. A bit pricey, agak pricey lah. Aku perasan diorang shoot macam ada, tak tahu lah, lens dia pelik sikit. Dia macam besar lepas tu kecil, halus je. Itu benda apa? Aku tak sure adakah zaman dulu dia bukan macam besar gedabak. Macam tu faham. dia macam besar, kecil, halus. Lepas tu dia macam boleh tengok. Tu macam mikroskop pun boleh tengok bulu-bulu biji mata semua ke. Dia macam apa function dia tu? Apa animal yang nose ant eater panggil. Ant eater panggil. Macam tu Aku tak sure sama ada lens tu lens untuk macro punya lens untuk zaman sekarang ataupun untuk zaman dulu. Sebab aku rasa zaman dulu tak ada kot benda tu. It's a new technology aku rasa. So it's a newer technology, dan apakah ianya adalah lens khusus untuk ni lah, tangkap gambar kumbang tu lah. Itu je sebenarnya. Dia micro lah. Dia macam tangkap gambar Dia micro ke macro? Aku pun tak ingat istilah macro ataupun micro. Tapi dia memang betul-betul very very smaller scale punya subjek lah sebenarnya kak. Dan lens tu saja tak silap aku mahal. Berapa lah? Aku tak ingat lah. Tapi mahal lah. Mahal gila babeng. Asal dia nampak macam, kau tahu macam optic fiber. Macam boleh lah. Macam optic fiber punya lens. Aku tak sure, tapi aku rasa tim diorang memang dah buat khusus untuk, maksudnya lens tu bukanlah boleh dibeli oleh consumer biasa macam kita. Dia bagi lens tu kepada pihak-pihak yang researcher macam ni lah lebih kurang. Kata-kata nasihat kepada kau daripada kau kepada aku yang nak buat dokumentari, kepada orang-orang yang dekat luar sana yang tengok video ni. Kalau korang nak buat dokumentari, inilah benda do's and don'ts untuk buat dokumentari. Do's and don'ts untuk dokumentari. First things first, jangan assume buat dokumentari ni senang. Itu assumption yang paling penting lah pada aku. Okay. Macam mana cakap boleh jadi buat dokumentari ni dia punya skala, misal kata ada skala 10. Kalau short film, orang dah kata short film nak buat lebih kurang 4 hingga 5. Kalau dokumentari as close as 9 lah kalau aku. Kalau kau nak buat video kumbang macam tu, itu baru indoor kan. Which is indoor nampak lebih senang daripada bukan lebih senang, lebih kurang workload. Lebih kurang workload. Apa perkataan dia sesuai ya? Lebih less time consuming berbanding outdoor. Outdoor dah lah kau tak tahu bila haiwan tu keluar semua kan. Which is itu pun dah 9 lah 9 sebab itu kau baru bincang pasal time. Kau tak bincang lagi pasal misal kata keselamatan. Kau tahu tak kalau misal kata kan contoh, kita still juga memerlukan gabungan antara shooting outdoor dan juga indoor. Some people mesti punya pergi at least buatlah shot drone dekat hutan Amazon kat luar sana. Dia mesti bermain dengan kena sewa helikopter, boleh terdedah dengan keselamatan. So bila kru tu mati disebabkan accident, kau kena saman tu semua. So maksudnya kau tak boleh ada satu mindset, hari ni aku nak shooting dokumentari dan kalau boleh aku nak edit hari ni, esok kita publish. Tak boleh. Kau kena fikir on a banyak multitude lah kata apa kan. Jangan fikir daripada sudut cameraman itself. Kena fikir juga daripada segi orang-orang yang melaksanakan dokumentari kita ni. Kita belum bincang lagi, kita nak let's say lah kita shoot dekat hutan simpan hutan simpan yang mana kita kena minta legality dekat government, kerajaan negeri itu semua. Takkanlah cameraman yang minta. Ada orang-orang yang khusus untuk minta producer ke apa kan. Bila dah ada orang-orang macam tu, kerajaan negeri yang dah involve dalam korang punya dokumentari, dia akan jadi banyak pendapat. Dia akan ada macam apa panggil bagilah something untuk kita orang macam tu kan. Tengok, tu satu hal. Yang kedua, entah-entah pada dia buat video kumbang ni ofensif sebab dia kata politik, dia macam ibaratnya macam nak apa benda sekarang. Macam tak, benda-benda macam tu berlaku. That's the problem. Aku tak adalah specifically mention on certain dokumentari tak, tapi benda tu boleh pernah berlaku lah.
Dia akan berlaku selagi mana kau akan deal dengan banyak-banyak pihak. Sebanyak bila mana ada pihak kau akan libat, memang akan ada perangai manusia yang kau akan hadapi lah. Pada rumah cakap rumah. Dia macam contoh video dah siap, dokumentari dah siap. We are on the brink of just nak tekan upload je kat YouTube, tapi kita tak dapat. For the sake of nak approval for kerajaan negeri lah, itulah, inilah. Last kali video tu 10 tahun tertinggal macam tu. Sayanglah pada aku. So menaikkan korang buat dokumentari ni, korang self-produce. Self-produce, suka hati korang lah, korang nak publish ke apa. Tapi kalau ada orang saman tu, pandai-pandai lah. Thank you Cikgu Luan. Aku rasa aku dapat banyak benda-benda yang aku rasa terbuka minda. Dan selama ni aku fikir macam dokumentari. Dan aku rasa ramai orang kat luar sana yang lepas ni, shit, kita tengok dokumentari ni banyak penipuan. Rupanya ada isu indoor. Sebenarnya kalau aku tak tengok video TikTok tu, aku akan assume semua video National Geographic, aku rasa memang ada je yang don't shoot outdoor. Tapi kebanyakan aku fikir, ni semua outdoor ni waktu malam ni, sebab background dia gelap kan. Waktu malam ni tapi aku tak pernah terfikir malam background gelap tapi tiba-tiba ada cahaya kat situ. Kenapa aku tak pernah terfikir lah. Tu lah sebab dia orang jarang bagi tahu benda tu. Tapi aku rasa zaman moden sekarang dia orang sendiri kot yang akan share macam mana pemikiran dia orang. For the sake of awareness lah. Sebab maybe sebab dia orang ni biasanya legend-legend dah tua-tua 60 70 tahun. So dia nak turunkan ilmu dengan orang-orang muda, orang yang guna TikTok ni. So dia kena buat approach yang macam tu lah. Ini memang bagus lah pada aku. Okay, thank you Wan. Thank you sebab join aku punya shortcast. Kalau podcast kalau pendek kita panggil apa? Shortcast Shortcast aku tak tahu. Aku pun tak tahu apa maksud cast tu, tak tahu. So lepas daripada Cikgu Luan dah sembang, dah bagi kata-kata, dah bagi cara teknikal susah ke senang, nak kena libatkan orang ni, libat orang tu, aku rasa korang dah dapat idea sikit dah kot macam mana nak shoot ataupun macam mana nak buat dokumentari melibatkan haiwan. So apa komen korang? Adakah ada benda lain yang kita orang terlepas ataupun kita orang patut bincangkan? So korang komen dekat bawah. Macam biasa share video ni kepada kawan-kawan korang supaya kawan-kawan korang tahu yang nak buat dokumentari tak semudah itu dan berlaku penipuan dalam membikin sesuatu dokumentari kan. Selama ni kita fikir yang dokumentari tu shoot outdoor je, tak, ada yang shoot indoor. Kalau korang share dekat Instagram, Instastory dengan Twitter, korang boleh tag dan mention aku. And yeah, bye. Thank you for watching.